Okay, so apa yang kita akan buat hari ni, kita akan teruskan untuk part dalam 2.1, part yang ketiga, which is yang pada weakness of Bohr atomic model. Dan kita nak state juga dua nature of electron using de Broglie postulate dengan Heisenberg uncertainty principle. Okay, so nak bagi tahu, kalau ingat balik dalam kuliah, hanya bagi tahu je Bohr atomic model tu ada limitation, dia hanya boleh explain untuk hydrogen atom saja. So sebenarnya awak kira yang awak pasal series tu, Lyman, Balmer, Pascal dengan tu semua khas untuk hydrogen atom sahaja dan untuk satu elektron saja. So itu adalah weakness, kelemahan untuk Bohr atomic model. Dan satu lagi kelemahan untuk model ni, dia tak boleh nak, kita tak boleh nak tahu location sebenar untuk elektron sebab elektron ni ada sebagai wave. So dia ada wavelength dia lah, ada wave pattern dia punya path tu dia tak semacam yang Bohr ni spherical bulat gitu je, tapi dia sebagai wave, so kita tak boleh nak tahu location dia yang sebenar. Okay, so dia upkan dengan de Broglie punya postulate, di mana de Broglie ni kita tadi dah bagi tahu wave awak punya elektron tu dia ada properties of wave. So dia juga ada properties of particle. So property particles ni apa? Maksudnya dia ada mass. So elektron awak sebenarnya dia mass lah. Dia ada berat dia tersendiri. Dia ada berat dan dia juga ada properties of wave. Okay, so dia nak bagi tahu, dia boleh equation ni dia nak bagi tahu relationship between wavelength tadi tu dengan awak punya mass. Dia nak tunjukkan relationship, hubungan antara wavelength dengan mass untuk elektron tu. So hanya tahu je lah de Broglie punya equation. So tahu ni wavelength, so tahulah ni M adalah mass. So dia adalah inversely proportional kat situ. Hanya tahu tu je, awak tak payah kira pun. Hanya tahu de Broglie nak cakap elektron dia possess dua nature dan dia ada properties of mass and also properties of wave, di mana dia ada relationship mengikut de Broglie punya equation. Itu saja. Okay, untuk Heisenberg uncertainty principle, dia nak bagi tahu pula impossible to know both momentum and position of a moving particle, sebab kita tahu elektron sentiasa bergerak, tak pernah berhenti pun. So kita tak boleh nak tahu position, memang kita tak boleh nak tahu position dia dekat mana pada serta masa, dan juga dia punya momentum, kelajuan dia berapa ke apa, kita tak tahu. Dia macam kereta lah, kereta tengah bergerak. Awak tak boleh nak pinpoint kat mana position dia dan berapa dia punya momentum. Sama juga kalau contoh awak tangkap lalat. Lalat kan sentiasa bergerak, melainkan kalau dia dah mabuk ke apa ke kan. So awak tak tahu kedudukan lalat ataupun kereta yang sebenar dan juga dia punya momentum bila diorang tu bergerak. Itu nak cakap lah Heisenberg uncertainty principle. So ini pun awak hanya tahu saja, just tahu inilah dia punya principle ataupun dia punya relationship untuk Heisenberg uncertainty principle. So tahulah X tu untuk nak tahu position. The more accurate you know the position, the less accurate you know momentum. Kalau kita tahu position, kita tak tahu pula momentum. Kalau kita tahu momentum, kita tahu pula dia punya position. Itu dia punya relationship. Just tahu saja. So tadi de Broglie dia nak bagi tahu elektron ada dua nature. Dia ada properties of mass, dia ada properties of wave. So untuk Heisenberg uncertainty principle pula, dia nak tekankan bahawa memang impossible untuk tahu momentum dan juga position of a moving particle dengan tepat. Itu je lah kena tahu untuk de Broglie dengan Heisenberg uncertainty principle. Okay, last part dalam 2.1. Calculation. So awak dah calculate dah energy at electron at specific orbit, which is En. Awak guna En. Energy change delta E. So bila kata dengan wavelength, awak dah kira dah wavelength, and then awak dah boleh kira frekuensi, and then awak dah boleh dapat kira menggunakan Ribert equation yang 1 over wavelength equals to N1 tolak N2 dengan syarat N1 mesti lagi kecil daripada N2. Yang last part untuk calculation adalah kita nak tengok yang last kali ni untuk calculate IE, ionization energy untuk hydrogen atom untuk Lyman series. Kena ingat bila kita nak kira IE ataupun ionization energy ni,
dia kena pada Lyman series, which is pada n equals to 1. Ground state dia mesti pada n equals to 1. So IE ni apa sebenarnya? Dia cerita pasal kita nak keluarkan elektron. So atom is said to be ionized bila awak punya elektron tu pada ground state has been removed kepada infinity. Kita keluarkan tak tahu pun kat mana, ke mana awak keluarkan. Sebab tu kita anggap sebagai n final awak adalah n infinity. So sebenarnya initial awak adalah 1, so final awak adalah infinity. Dan dia kena dalam, kenapa n equals to 1 mesti dalam keadaan ground state? Kena ingatlah ground state adalah paling stabil. So bila kita nak keluarkan elektron, kena make sure elektron awak tu pada keadaan yang paling stabil. Sebab tu pada n equals to 1. Okay, so bila kita dah keluarkan, maksudnya tak adalah attraction dengan nukleus lagi. Elektron tu tak ada lagi attraction dengan nukleus. And then bila kita nak removekan elektron tu, mestilah kita ada tenaga. Di mana kita perlukan tenaga. Minimum energy required is required. Maksudnya energy tu adalah energy absorb dan nilai positif lah sebenarnya. Okay. So ni dia punya equation. Kita nak keluarkan equation untuk IE. So di mana kita keluarkan daripada 1 mol gaseous atom ni, kita keluarkan daripada 1 mol of gaseous atom untuk keluarkan 1 mol of elektron. So IE tu apa? Dia adalah minimum energy required untuk nak removekan 1 mol elektron. Ingat kena 1 mol sebab ingat bila equation kan dia guna mol. So kita nak keluarkan 1 mol elektron daripada 1 mol gaseous atom. So kalau tengok H awak ni, dia dalam phase gas dan dia pada keadaan atom. Dia bukan elemen, dia bukan compound. Dia H, satu atom saja. So sebab tu pada gas, dia bercakap gases atom in its ground state. Mesti dalam keadaan stabil, mesti dalam keadaan ground state lah. Okay, so tadi ni, so bila kita nak keluarkan transition dia daripada n infinity pula. N initial dia bersama dengan 1 sehingga final awak n sama dengan infinity. So ini transition dia lah. Transition untuk nak keluarkan elektron. So kita boleh dapat dulu delta E, kiralah macam biasa. Kita masukkan initial awak 1, so final awak adalah infinity. Kalau ingat balik, n infinity sama dengan kosong. Nilai ni kan sama dengan kosong. So dah dapat nanti delta E sama dengan joule. Sekarang ni kena tahu IE dia punya unit. IE untuk unit adalah joule per mol. Sebab tu kita nak dapatkan mol, macam nak dapatkan unit mol, sebab tu awak punya delta E, maksudnya nak kira IE, delta E tadi darabkan dengan Avogadro constant. Sebab ingat nanti awak akan tengok pada Avogadro constant nilai dia ada per mol. Sebab tu kita darabkan dengan Avogadro constant. So nanti awak punya IE boleh dapatlah joule per mol. Sama ada nak jadikan kilojoule boleh, tak nak jadikan kilojoule pun tak apa. Depends pada soalan lah. Okay, untuk 1 mol elektron. Ingat bila 1 mol, sebab tu kita kena darab dengan Avogadro constant. Okay, so kita pergi untuk tutorial. Tutorial soalan nombor 18 hingga 19, konsep jawapannya adalah sama. Di mana bila kita nak calculate energy required to remove electron from hydrogen atom dengan nak calculate ionization energy, sama je sebenarnya dalam kerjanya je. Dan bagi tahu awal, nilai IE tu memang dah spesifik. Nanti bila saya keluarkan calculation tu, nilai IE tu memang itu nilai dia. So kalau awak dapat lain daripada nilai IE tu, maksudnya ada salah lah pada awak punya calculation yang awal-awal tu. Okay, tapi yang untuk 18, yang first write chemical equation, bila kita nak keluarkan elektron, itu yang tadi saya ada bagi tadi dekat slide tadi. Kita nak keluarkan 1 mol elektron daripada gases atom menjadi H plus dalam keadaan gas lah. So ini dia punya equation. Okay, calculation macam mana kita nak kira? Tadi kan dah bagi step tu. So first buatlah transition. Kita tahu transition dia bukan N1 ni adalah N initial, ni final. So kita tahu N initial awak 1, N final awak adalah infinity. So initial tolak dengan final. Okay, so masukkan initial dengan final. Tadi final awak infinity sama dengan kosong. So nanti dapatlah delta E dalam keadaan positif. Tapi kita nak IE, which is kita nak per mol. Sebab tu delta E awak ni yang bawah ni darabkan dengan Avogadro
constant. So nanti dapatlah nilai kilo. Jadikan, sebab soalan nombor 19 dia minta kilojoule. Dia minta kilo. So jadikanlah kilojoule per mol. Kalau ingat balik, kilojoule sama dengan 10 kuasa 3. So dapatkanlah nilai kilojoule per mol. So sebenarnya IE memang ni dia punya value. Lebih kurang 1313 gitulah. Tapi 13 lah yang penting. So memang ini nilai dia. Cumanya apa yang bezanya nanti cara tanya soalan untuk nak dapatkan IE. So kalau yang ni secara direct lah. Soalan yang direct tanya, okey sila bagi tahu macam mana kita nak calculate energy untuk nak keluarkan elektron. Inilah step by stepnya. Kita kira dulu delta E mengikut yang transition initial dengan final. Dapat delta E, terus boleh kira IE. Tapi soalan boleh keluar juga seperti ini. Contohnya, dia bagi line spectrum. Okay. Dia bagi line spectrum yang ada wavelength. Sekarang ni kalau baca, kita boleh baca sebelah sini lah. Ini first line lah. Ni first line, ni second line, ni third line, ni fourth line. Ini fifth line yang dekat dengan infinity, yang dekat dengan conversion limit. Ni dia bagi wavelength dia. Okay, sekarang ni kita tahu nak kira IE kena dapatkan daripada delta E. Okay, sekarang ni awak tak boleh guna jalan kerja yang ni yang atas yang tak boleh guna. Sebab kenapa? Dia bagi wavelength. Bermaksud awak kena guna data yang soalan bagi ni. Dia bagi wavelength. So daripada wavelength, macam mana nak dapatkan delta E? Soalan bagi wavelength. Macam mana kita nak dapatkan delta E daripada wavelength? Anyone? Boleh nak bagi jawapan? Macam mana nak dapatkan wavelength daripada, macam mana nak dapatkan delta E daripada wavelength? Kimi nak jawab, Kimi? Delta E sama dengan HC over lambda. Ya, nak dapatkan delta E daripada wavelength, kita guna yang delta E sama dengan HC over wavelength. H dengan C, H tu Planck constant, C tu adalah speed of light. So nanti dah dapat delta E. Dah dapat delta E, bolehlah terus darab dengan IE, darab dengan NA Avogadro constant untuk dapatkan IEK. Sekarang persoalannya, kita nak guna wavelength yang line yang keberapa? First ke, second ke, third ke, fourth ke, fifth? Soalan pula kat situ. Nak guna nilai wavelength yang mana? Siapa nak bagi jawapan? Saya nak fikir. Kita nak guna nilai yang mana? Teka je lah. Yang first ke middle? First. Yang lain? Last. 5. Amir cakap 5. Tadi Amir cakap apa, Amir? 5. 5 pula. Kau ikut Kamil. Entah Kamil salah. Nama bapak siapa Yang lain? dia? Support member. Banyaklah kau support member. Nak exam mana boleh support member kau? Joy okey ke? Line dah okey ke tu? Macam ada tak ada. Okey, nak guna line yang mana? 5. Oh, Fida cakap 5 dan Rahman cakap 5. Tapi tadi Ala cakap first. Syafiqah nak jawab? Saya nak jawab? Tak nak jawab. 5 kot. 5 kot. Okay, kenapa 5 kot? Mesti ada kenapa. Kenapa awak pilih 5? Kenapa tak pilih 1, 2, 3, 4? Sebab dia infinity. Sebab dekat dengan infinity. Okay. Jawapan yang betul. Betul lah. Sebenarnya awak akan ambil line yang kelima ni ya. Okay, kenapa?
Okay, kalau senang cerita saya tengok balik energy level diagram ni. Pada energy level diagram ni, tengok gap antara, maksudnya delta E kan maksudnya kan ini awak punya energy betul? Maksudnya gap daripada n equals to 1 kepada n infinity, dia punya energy change adalah paling tinggi, betul? Betul tak? Paling tinggi, paling besar nilai dia punya delta E. Bermaksud awak punya tenaga pun mesti paling besar, betul? Tenaga mesti paling besar. Ingat, bila tenaga paling besar, wavelength awak adalah paling Kecil. kecil, pendek. Jangan kecil. Ingat ni wavelength, length ukuran mana ada kecil, ukuran Pendek. panjang saja. Cakap dengan Madam Bibah ni kan. Okay, so awak kena ambil wavelength yang paling kecil. Aku dah ikut dan kau pula kecil pula. Wavelength yang paling pendek. So dalam kes awak punya length spectrum ni, sah-sahlah kena ambil yang paling pendek. 91.16 punya wavelength. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak kenapa? Dan memang yelah kita kena ambil yang paling dekat dengan infinity lah. Itu yang paling betul lah. Okay, so masukkan nilai-nilai kita nak dapatkan delta E, masukkan Planck constant 6.634 tak silap saya. Dah lupa dah. 6.634 kot ke 6.634 je. 10 kuasa 34. Tengoklah balik Planck constant awak negatif 34. C awak 3/10 kuasa 8. Lepas tu masukkan wavelength, kita tahu kita guna 91.16. Masukkan 91.16 darab 10 negatif 9. Sebab kena ingat dia nanometer. Ingat bila kita nak masukkan dalam formula pengiraan, awak punya nanometer tu jadikan 10 negatif 9. So akan dapatlah delta E yang nilai dia sebenarnya sama yang nilai awak kira yang transition ni tadi ni. Ni, akan sama sebenarnya. Okay, dah dapat 2.18 nanti. 2.18 darab 10 negatif 18 joule. Nanti nilai ni awak terus daratkan dengan delta E tu, nanti darat dengan Avogadro constant, dapatlah IE joule per mol. Ini tadi nak bagi tahu. So bila kita nak kira IE, kita kena ambil nilai wavelength yang paling dekat dengan conversion limit. Sebetulnya tadi Syafiqah kata memang kita kena ambil yang paling dekat dengan conversion limit. Jangan ambil first line, ambil yang paling dekat dengan conversion limit dia punya wavelength. So dah dapat delta E daripada delta E sama dengan HC over lambda. Bolehlah kira IE tadi. Macam ni. Tadi saya dah bagi tahu delta E darat dengan Avogadro constant. Akan dapat nilai dia sama. Konsep jalan kerjanya sama, cumanya cara soalan saja berbeza. Mungkin dia tanya direct macam soalan nombor 18-19 ataupun soalan boleh keluar menggunakan light spectrum daripada wavelength. So kena tengok pada soalan. Sebab pernah keluar soalan macam ni kat PSPM soalan tanya sila kira IE daripada line spectrum berikut. Ramai tak dapat jawab sebab ramai tak ingat konsep yang gap ni. So bila lagi besar awak punya tenaga, patutnya kita kena ambil yang paling pendek lah awak punya wavelength. Dan lagi senang nak ingat, dia pun ke infinity, maksudnya kita kena ambil wavelength yang paling dekat dengan conversion limit. Okay, ini kalau dikasih wavelength. So kalau dikasih dalam keadaan wave number. Wave number apa pula tu? Okay, jangan risau. Wave number sebenarnya adalah 1 over lambda je. Nilai ni 1 over lambda. Okay, dan bagi tahu, saya nak bagi tahu dekat tutorial saya letak negatif 6. Tapi sebenarnya kuasa 6 je. So sila betulkan soalan awak tu. Okay, so wave number 1 over wavelength pun sebenarnya. Okay, so sekarang ni kita bagi wave number ataupun wavelength. So kena konsepnya sama lah juga, kena dapatkan delta E daripada wavelength. Sekarang ni masalahnya nak dapatkan delta E daripada wavelength, kena tahu pula wave number yang mana awak nak guna. 1, 2, 3, 4 ke 5. Mana wave number yang awak nak ambil? Yang paling ini macam. Betul? Tak, saya bagi nombor ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak guna wave number yang mana? Tadi guna wavelength. Wavelength paling pendek.
Sekarang ni terbalik wave number pula. So kita nak guna wave number yang paling kecil ke paling panjang, paling besar? 5. 5. Nombor 1. Kau main bagi je. Mengikut member. 5. 1. Paling besar, Kamu paling cakap besar. Haziq apa Zik? Tiba dengar first time Haziq buka. Apa Zik? 1. Najmi? 5. 5. Okay, untuk yang wave number ni pula terbaliklah. Kena ambil yang paling besar sebab dia 1/lambda, 1/wavelength ni sebenarnya ni. So kalau sebenarnya bila awak kira balik wavelength untuk nak dapatkan wavelength yang betul, setiap satu ni awak akan perasan yang 10 ni masukkanlah 10.97 darab 10 kuasa 6. So akan dapat sebenarnya bila 1 bahagi dengan nilai ni akan dapat nilai yang wavelength tadi ni 91.16 10 kuasa negatif 9. Sebenarnya meter. So untuk case wave number kena ambil yang paling besar. Untuk case wavelength kena ambil yang paling pendek. Kena ambil paling kecil. Itulah nilai-nilai paling kecil. So sila bezakan wavelength dengan wave number. So nanti dapat je wavelength yang sama macam tadi. Terdapat daripada wavelength. Kira je lah delta E menggunakan HC over lambda. Dah guna tu nanti boleh dapat delta E. Dah dapat delta E bolehlah kira IE macam biasa darat dengan Avogadro constant. So dalam kes ni kita guna line yang paling besar dalam wave number tu. So tadi dah dapat delta E daripada HC over lambda. Nilai dia sama yang akan dapat sama dengan delta E ni 2/18 dan 10 negatif 18 sama je. Dah dapat delta E tu bolehlah kira IE. Sama je konsepnya, cumanya pertanyaan dia punya konsep soalan dia yang berbeza lah. Sama ada direct ataupun dia minta dikasih dalam secara wavelength ataupun dikasih secara wave number. Okay, so itu saja yang untuk 2.1. Ada persoalan untuk 2.1?